Okay, bismillah. Untuk zaraf di tingkatan 4, kita masuk pada ta'rif dulu. Yang pertama kita tengok kepada ta'rif zaraf. Apa itu zaraf? Zaraf adalah ismun. Dia satu kata nama. Yadullu ala zamanin wuqu'il hadathi aw makanihi. Dia adalah satu kata nama yang yadullu ala zamanin. Dia menunjukkan satu waktu ataupun masa wuqu'il hadath. Sama ada masa berlakunya sesuatu keadaan ataupun makan, tempat berlakunya sesuatu. Sama ada masa berlakunya sesuatu atau tempat berlakunya sesuatu. Dan zaraf ni, hukum dia dalam i'rab, hukum i'rab dia adalah mansub. Hukum i'rab dia mansub atau boleh jadi dia dalam keadaan mabni. Mabni ni tak boleh berubah. Kalau dia kata haitsu, haitsu lah tak boleh, haisa, haisi tak boleh. Kalau mansub maksudnya dia berbaris fathah. Dan tak kisah sama ada mansub ataupun mabni, yang penting zaraf ni dia fi mahalli nasbin. Dia mesti di tempat nasab. Nasab ni kita tahulah kalau kita tengok baris, nasab ni dia berbaris fathah. Kata itu kalau mufrad. Kalau musanna dia mansub dengan ya. Sorry. Betul. Mansub dengan ya. Mansub dengan ya. Kalau jamak pun dia mansub dengan ya. Jadi akan ada tanda-tanda ni sahajalah. Fathah, mansub dengan ya ataupun jamak pun dengan ya. Jadi kita tengok ada dua tadi. Satu zaman, satu lagi makan. Zaraf ada dua jenis lah. Okay, kita tengok zaraf yang pertama. Zarafuz zaman. Zaraf zaman ada banyak, antaranya. Kita tengok satu persatu. Antara yang zaraf zaman adalah qabla. Qabla maksudnya sebelum. Ataupun bainama, ketika mana. Okay, boleh catat. Maksud dia mundu, ketika. Al-an, sekarang. Al-barihah, sebentar tadi. Inda, ketika. Sabahan, waktu subuh ataupun pagi. Masaan, waktu petang. Lailan, zaraf zaman, waktu malam. Asna'a, ketika. Hina pun ketika juga. Dan adalah lagi yang beberapa wa ghairu dhalik dan yang lain-lain. Jadi zaraf zaman kesemua ni qabla bainama munzu al-an bariha ni semua mansub dan ada juga yang mabni, tapi dia mahal dia ataupun tempat duduk dia ketika i'rab adalah di mahal nasab. Okey, ini zaraf zaman ataupun masa, zaraf yang berkaitan dengan masa berlaku sesuatu. Kita pergi kepada satu jenis zaraf satu lagi tadi. Jenis zaraf yang kedua adalah zarful makan. Okey, antara zaraf makan adalah haitsu. Yang pertama haitsu. Haitsu ni di. Kita boleh kata di. Amama, di hadapan. Khalfa, lawan kepada amama iaitu belakang. Fauqa, atas. Lawan kepada fauqa, tahta. Inda, di sisi. Dia ada yang sama tapi maksud dia berbeza. Yang tadi inda ketika, yang ni inda di sisi. Yamina, kanan. Di sebelah kanan. Yasara, di sebelah kiri. Dakhila, di sebelah dalam ataupun di dalam. Lawan kepada dakhila, kharija, luar. Jadi ini antara contoh-contoh zaraf makan dan ada lagi zaraf makan yang lain. Ini antara yang paling famous lah. Jadi ada dua jenis tadi, zaraf zaman dan juga zaraf makan. Baik. Kita pergi kepada tarkib idhafi dengan zaraf. Dia tarkib idhafi sebenarnya.
ataupun kita sebut dengan nama lain sebagai tarkib zarfi. Jadi konsep dia sama dengan tarkib idhafi, sama juga dia ada mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Tapi kita letak juga ada satu nama lain bagi tarkib idhafi bil zarf ni dengan nama tarkib zarfi. Okey. Jadi bila tarkib zarfi maksudnya ada zaraf lah dalam tarkib tersebut. Jadi kita tengok takrif dulu ataupun penjelasan awal ni. Penjelasan awal dia kata yadkhulu ba'du zuruf 'ala tarkib al-idhafi. Dimasukkan ataupun masuk sebahagian zaraf yang kita sebut tadi sama ada zaraf makan ataupun zaraf zaman di dalam tarkib idhafi. Fayakunu al-ism alladhi waqa'a ba'daha mudhafan ilaih. Maka isim yang terletak di selepas zaraf tu dia akan menjadi mudhaf ilaih. Sebab itulah kita sebut sebagai tarkib zarfi. Kita tengok contohlah terus. Tengok contoh yang pertama. Amamal babi. Bila letak amama, terus pintu di sebelah dia tu albab, asal dia albabu. Tapi letak amama dia akan jadi amamal babi. Automatik albab dia akan jadi mudhafun ilaih. Amam akan jadi mudhaf lah. Okey. Sama juga contoh kita nak kata fawqal masrah, di atas pentas, di atas pelajar itu berdiri di atas pentas. Kita letak fawqa. Bila letak fawqa ni zaraf. Fawqa ni adalah zaraf. Bila ada isim selepas dia, maka dia automatik akan jadi tarkib zarfi yang mana al-masrahi ni akan jadi mudhafun ilaih majrur. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga, dakhila. Dakhila tadi zaraf kan? Okey, bila dakhila zaraf, isim selepas zaraf dia akan jadi mudhafun ilaih. Maka dakhila al-qa'ati akan jadi tarkib zarfi dan al-qa'ah akan jadi mudhafun ilaih. Sama juga asna ad-darsi, ketika pembelajaran berlangsung. Asna ad-darsi. Asna'a tadi zaraf zaman. Bila zaraf zaman masuk dengan isim, maka isim yang kedua ni akan jadi mudhafun ilaih majrur. Sama juga, ini banyak dalam Quran. Yaumal qiyamati. Yauma ni zaraf pada suatu hari. Al-qiyamati akan jadi mudhafun ilaih dan jadilah kedua-dua perkataan ni sebagai tarkib zarfi ataupun tarkib idhafi bil-zaraf. Okey, sekarang ni kita nak tahu macam mana nak i'rabkan yang warna merah ni. Amama, fawqa, dakhila, asna'a, yauma. Macam mana kita nak i'rab? Kita tengok pada bahagian i'rab ni. Amama, fawqa, dakhila, asna'a, yauma, dia akan jadi zaraf. Okay, kita kena tentukan dulu. Dia ni sebagai apa? Dia adalah zaraf. Kemudian kita tentukan hukum. Hukum kepada i'rab zaraf mansub. Kemudian barulah kita letak harakah ataupun baris dia mansub dengan apa? Mansub dengan fathah. Mansub dengan fathah. Sebab amama baris fathah. Fawqa baris fathah. Dakhila baris fathah. Asna'a fathah. Yauma pun fathah. Okey. Jadi, zaraf mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Sebab dia ada isim selepas dia yang menjadikan isim selepas tu adalah mudhafun ilaih. Maka yang di depan ni semua menjadi mudhaf. Okey. Itu untuk zaraf. I'rab zaraf. Macam mana pula kita nak i'rab yang bahagian belakang ni? Yang biru-biru ni. Al-babi, al-masrahi, al-qa'ati, ad-darsi, al-qiyamati. Okey, kita tengok i'rab pada bahagian yang kedua. Tengok kasrah kan semua al-babi. Ini al-masrahi, ada baris kasrah. Al-qa'ati, ad-darsi dan al-qiyamati. Apa i'rab dia? I'rab dia adalah mudhafun ilaih. Okey, kan kita kata tadi kalau dia ada zaraf di depan dia, maka di belakang tu akan jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih, hukum mudhafun ilaih apa? Majrur. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah, baris dia kasrah. Jadi dalam i'rab perlu ada 3 benda. Apa benda dia? Mauqi' dia. Kita panggil yang pertama, yang duduk depan ni kita panggil mauqi'. Mauqi' i'rab. Yang kedua kita panggil hukum i'rab. Yang ketiga
al-harakah ataupun baris lah. Kita kata dia baris ataupun dia hukum hukum i'rab tu maksud sebagai contoh dia bil apa? Bil fathah ke, bil kasrah ke, bil dhammah ke ataupun bil ya. Okey, jadi ini adalah kaedah untuk i'rab. Ini saja kalau untuk SPM yang ni saja nak i'rab. Jadi kalau dah ada yang ni, kalau kita tengok ada mudhafun ilaih majrur bil kasrah, lengkaplah kita punya i'rab. So kita kena tentukan dulu dia apa? Dia zaraf ke, dia mudhafun ilaih ke, kemudian baru letak hukum i'rab dan juga baris bagi i'rab tersebut. Okay. Kita pergi sedikit ke latihan ni. Okey. Dalam latihan yang pertama ni untuk alif, dia minta istakhrij az-zuruf. Dia minta keluarkan zaraf minal jumal al-atiyah daripada semua ayat-ayat ni ma'a bayan naw'iha. Jadi naw' zaraf ada dua sahaja. Yang pertama zaraf zaman dan yang kedua makan. Zaraf makan. Jadi dia nak istakhrij dulu, keluarkan mana satu zaraf dalam jumlah ni dan tentukan sama ada zaman ataupun makan. Dan ni untunglah dia bagi tahu. Naw'aihal makan waz zaman dia bagi tahu. Okey, kalau kadang-kadang dia kata ma'abayan naw'iha dah titik. Dia tak bagi tahu pun apa jenis dua tu. Kalau dia bagi tahu kita tinggal masukkan saja. Okey, kita tengok contoh yang pertama, yafhasu at-tabibu al-waznu li musabil amradi 'inda al-liqa'i asy-syahri. Jadi zaraf dalam ni adalah 'inda. Naw' dia adalah zaraf zaman. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Bainama yatbukhu at-tabbakh as-samakata fi salati at-ta'am dakhala Ahmad. Mana satu zaraf dalam ayat yang kedua? Dakhala fi'il madhi. Bainama. Ya, bainama. Jadi bainama ni naw' dia apa? Zaman. Ketika mana kan? Ketika mana masak? Ya, zaman. Ketika jadi zaman. Okay, kita tengok pula yang ketiga. 'Alan nasi libti'ad 'an tanawulil milhi was-sukkari az-za'id haitsu yadurru as-sihhah. Mana satu dia punya zaraf? Hai? Haitsu. Okey, haitsu. Naw' dia? Zaman atau makan? Tengok ayat. Makan. Makan. Haitsu. 'Alan nas, hendaklah setiap manusia al-ibti'ad an tanawulil milhi was-sukkar az-za'id. Menjauhkan diri daripada mengambil milhi ni apa? Garam, wasukar gula yang berlebihan. Haitsu yadurru, sehinggalah ia akan yadurru, memberi mudarat kepada kesihatan. Makan ke zaman? Zaman. Ya, zaman. Kita cuba tengok yang ke... Perkataannya Kak, dia kena tengok. Yang nombor 4, al-muwatinuna yuhafizuna ala sihhatil jismi mundzul hamlati sihhiyyati. Mana satu zaraf? Mundzu. Dia adalah zaraf zaman. Yang kelima, ya'tamidu ahlul usrati ala muntajatil halal al-mu'tamidati tahta ri'ayati hakim. Okey, zaraf dia jelaslah ni. Kalau tahta ni zaman ke makan? Makan. Makan. Nah, yang ni tak berubah. Tahta memang confirm makan. Yang keenam, yatanawalul abu al-musab ad-dawa'a bima sakhanil an. Zaraf dia? Al-an, makan ke zaman? Yang ni confirm zaman. Yang ketujuh, jara al-hiwar baina tabib ikhtisas at-taghdhiyati wa Umar
an maradis saminati. Mana zarf dia? Baina. Baina ni zaman ke makan? Makan. Sebab berlaku antara dua orang. Jadi dua jarak lah. Dua sudut. Yang ke-8, ta'allaqat tabbahatu lawhatul at'imati fi salati at-ta'am yasaran li ma'rifati su'ratiha al-harariyah. Ini jelaslah yang ni yasar. Nak dia apa? Makan zaman? Makan. Okey. Yang ke-9, qad nassahani ikhtisas at-taghdhiyati. Ikhtisas at-taghdhiyah ni pakar pemakanan. Telah menasihati saya pakar pemakanan ala ittiba'il haram al-ghidha'i al-barihah. Mana satu dia punya zaraf? Naam, al-barihah. Makan ke zaman? Zaman. Ya, zaman. Last, yang terakhir. Ra'aitu kathiran minan nas yumarisuna ar-riyadatul badaniyah. Yumaris ni mempraktikkan riyadah badaniyah indal hadiqah. Riyadah badaniyah sukan lah. Indal hadiqah. Zaraf dia inda, nauk dia? Makan. Nampak? Beza kan nombor 1 dengan nombor 10? Walaupun dia punya ni sama. Walaupun dia punya zaraf dia sama. Okay, jadi ini satu contoh latihan yang kita buat. Alhamdulillah, intahaina.